an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uddibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khishashil ardi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diseksa seorang perempuan dengan sebab dia menyeksa seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati, lalu dengan sebabnya dia masuk ke dalam neraka, di mana dia tidak memberi makan kucing itu dan tidak memberi minum dalam keadaan dia menahannya, dan dia tidak melepasnya supaya kucing itu memakan binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan hubungan manusia dengan binatang. Binatang adalah makhluk juga yang dijadikan oleh Allah di atas muka bumi, yang mempunyai hubungan dengan manusia, di mana sebahagiannya digunakan oleh manusia, sama ada untuk memakan dagingnya atau menggunakan sebahagian daripada anggotanya, bulunya dijadikan perhiasan, digunakan untuk berbagai-bagai manfaat, untuk memburu, untuk melihat kecantikannya dan sebagainya. Semua perkara ini diizinkan oleh syarak, merupakan nikmat yang diberi oleh Allah kepada manusia. Makhluk yang dijadikan boleh menguasai makhluk yang lain, di antaranya binatang-binatang yang tidak berakal. Walaupun demikian, manusia tetap mempunyai tanggungjawab dan kewajipan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebarang perkara yang baik yang dilakukan kepada makhluk Allah, walaupun kepada binatang, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebabnya diampunkan dosa. Begitu juga sebaliknya, melakukan suatu kezaliman terhadap binatang menjadi dosa, sekiranya tidak bertaubat, menyebabkan dia masuk neraka. Di antara menyeksa binatang ialah membebankannya dengan bebanan yang melebihi kemampuannya. Bukan sahaja tidak memberi minum dan makan yang cukup, termasuklah membiarkannya dalam keadaan tidak menunaikan tanggungjawab, dalam keadaan dia tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya, menyebabkan binatang itu terseksa dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita membunuh binatang kerana memakan dagingnya, ataupun binatang itu mendatangkan mudarat kepada manusia, itu adalah pengecualian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita naklah memelihara hukum Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita mendapat pahala sekiranya kita beramal dengannya walaupun terhadap binatang, dan hendaklah menjauhkan diri daripada perkara yang menyebabkan dosa walaupun hubungan kita dengan binatang. Menunjukkan bahawa agama Islam adalah satu agama yang luas, ajaran yang meliputi segala perkara yang ada di atas dunia ini, bukan sahaja dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuklah hubungan manusia dengan makhluk yang lain, termasuk dengan binatang yang tidak berakal, adalah menjadi satu nikmat yang diberi oleh Allah kepada manusia dan satu kemuliaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Di antara kemuliaan yang diberi kepada manusia ialah akal fikiran dan kebijaksanaan, sehingga manusia boleh menguasai binatang-binatang yang dia, dan boleh menguasai binatang-binatang yang lebih kuat, yang lebih ganas dan lebih gagah daripadanya. Ini semua adalah nikmat yang Tuhan beri kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Khalifah
dengan makna mentadbir bumi Allah dengan hukum Allah, dengan rahmat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.